Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Ada gerakan jatuhkan Muhyiddin Yassin. Sekarang ini dibocorkan, didedahkan. Inilah yang paling ditakuti oleh Muhyiddin Yassin. Sebenarnya perkara ini sudah berlaku sejak tahun 2021 lagi. Gerakan jatuhkan Muhyiddin sebenarnya sudah berlaku sejak tahun 2021. Ini saya bongkarkan bagi tuan-tuan dan puan-puan. Politik Malaysia sekali lagi menjadi panas apabila munculnya dakwaan bahawa sebenarnya Bersatu. Sebenarnya di dalam Parti Bersatu sudah lama ada gerakan usaha untuk menjatuhkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sebenarnya sudah bermula sejak tahun 2021 lagi. Dakwaan ini dibuat oleh bekas Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin Yassin sendiri, yaitu Datuk Dr. Marzuki Muhammad. Dan apa yang menarik tuan-tuan dan puan-puan, beliau pula mengaitkan gerakan itu dengan kem yang menyokong Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Persoalannya sekarang, adakah ini benar-benar kuasa? Benar-benar perebutan kuasa dalam Bersatu atau adakah ini sekadar perbezaan strategi dalam parti? Yang kita tahu sekarang ini, Hamzah Zainuddin bukan lagi bersama dengan Parti Bersatu. Hari ini kita akan ulas secara ringkas tapi mendalam tentang isu ini. Menurut laporan media, Marzuki mendakwa bahawa selepas Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2021, sudah ada usaha dalaman untuk melemahkan kedudukan beliau sebagai Presiden Parti. Beliau mendakwa terdapat naratif dibawa kepada ketua-ketua bahagian bahawa Hamzah Zainuddin lebih layak memimpin parti kerana lebih dekat dengan akar umbi. Dan beliau juga lebih mesra dengan pemimpin bahagian. Dan beliau juga mempunyai sokongan yang lebih luas. Marzuki juga menyebut bahawa dua pemimpin Bersatu, Wan Saiful Wan Jan dan Wan Faisal, secara tidak langsung mengesahkan kedudukan kem tersebut melalui kenyataan mereka. Ini menunjukkan bahawa dalam Bersatu sendiri mungkin wujud dua arus besar. Arus yang pertama ialah arus kem yang masih mahu Muhyiddin Yassin untuk terus kekal dan dominan di dalam Bersatu. Arus yang kedua adalah kem yang melihat Hamzah Zainuddin sebagai masa depan parti. Tapi sekarang bukan lagi lah. Hamzah Zainuddin bukan lagi masa depan parti. Dia sudah berada di luar daripada Parti Bersatu sekarang ini ya. Sudah berada di luar daripada Parti Bersatu. Kenapa Hamzah Zainuddin dilihat kuat? Kalau kita lihat secara objektif, Hamzah Zainuddin memang antara tokoh paling berpengaruh dalam Bersatu sekarang. Dulu, sekarang tidak lagi. Beliau mempunyai jaringan yang kuat pada ketika itu dalam organisasi parti. Aktif mengurus struktur dalaman dan dilihat lebih dekat dengan ketua bahagian. Dalam politik parti, pada waktu itu sokongan akar umbi itu sangat penting. Kadang-kadang, seseorang presiden boleh kuat di media, tetapi tidak semestinya kuat di peringkat organisasi. Dan inilah yang cuba untuk dibangkitkan oleh Marzuki. Bahawa ada pihak yang percaya Hamzah Zainuddin mempunyai mesin parti yang lebih kukuh. Tambahan pula selepas kekalahan dan ketidaktentuan politik pasca kerajaan Perikatan Nasional sudah tentu akan muncul persoalan di dalam parti. Siapa yang patut, yang layak, yang lebih berkuasa, yang lebih layak untuk memimpin Bersatu untuk masa depan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, keadaan itu pasti akan menimbulkan banyak risiko. Antaranya risikonya adalah risiko perpecahan. Pastilah perpecahan dalaman. Kalau kita lihat sejarah-sejarah seperti itu pernah berlaku di UMNO, pernah berlaku di PKR. Malah PAS sendiri pada era tertentu pernah berlaku seperti ini juga. Jika perebutan kuasa tidak dikawal dengan baik, seperti yang sekarang sudah berlaku lah. Jadi tuan-tuan dan puan, persoalan seterusnya yang saya minta tuan-tuan dan puan untuk komen di bagian komen, adakah Muhyiddin masih relevan? Walaupun ada dakwaan gerakan menjatuhkan beliau, kalau kita tidak boleh untuk menafikan bahawa Muhyiddin masih mempunyai pengaruh yang besar.
Beliau pengasas utama Bersatu, pernah menjadi Perdana Menteri dan masih mempunyai penyokong setia. Tetapi realiti politik sangat keras. Dalam politik, apabila muncul tokoh kedua yang semakin kuat, perebutan pengaruh memang sukar untuk dielakkan. Hamzah pula dilihat sebagai pemimpin yang lebih aktif mengurus operasi parti setiap hari. Jadi kemungkinan besar apa yang berlaku di sebalik tabir inilah, sehingga Hamzah Zainuddin sudah pun dipecat, dibuang daripada Bersatu. Apapun, hanya pemimpin dalaman Bersatu yang benar-benar tahu apa sebenarnya yang sudah berlaku. Satu perkara yang jelas, kalau parti gagal untuk mengurus perbezaan dalaman dengan matang, dia boleh memberi kesan menjelang pilihan raya akan datang. Persoalannya sekarang, adakah Muhyiddin Yassin masih pilihan terbaik untuk memimpin Bersatu? Atau Hamzah Zainuddin sebenarnya sudah memberikan petanda sebenarnya bahawa Muhyiddin Yassin tidak mampu untuk menjadi pemimpin Bersatu yang terbaik? Tulis pandangan anda di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk lebih analisis politik semasa. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir.
Ada buku ni. Kalau anda berminat untuk beli, tekan ada di Shopee. Oke, saya bagi link dia. Alright.